15. Tetapi apa nak buat, itu keputusan pihak tertinggi, pihak kementerian. Dan tamat perlawanan antara Johor Bahru dan juga Muar. Skor tidak rasmi kami 98 tanpa balas. Dan kita teruskan pertembungan antara Pasir Gudang dan juga Kluang dengan pengadil perlawanan saudara Budi Sufian. Ini meletup perlawanan ini, percaya cakap saya. Dua pasukan laju, dua pasukan berkebolehan. Pasir Gudang dengan pemain-pemain daripada Sekolah Sukan Negeri Tun Hussein On dan juga SSTMI. Ada 10 orang semuanya, tetapi mereka baru saja berusia 15 ataupun 16 tahun. Kluang juga ada produk-produk daripada Sekolah Sukan Negeri Tun Hussein On yang terletak di daerah Kluang. Coach CS, mana anda CS? Kata sakit gigi. Mana favourite? Yang ni 50-50 CS. Dua-dua laju. Dua-dua ada kelebihan masing-masing. In terms of physicals, forward nampak sedikit berkelebihan untuk Kluang. In terms of backline, melihatkan senarai pemain dan juga yang mana saya kenal lah, mungkin kelebihan untuk pasukan Pasir Gudang. Sepak mula, whistle pertama daripada Budi Sufian mengadil perlawanan ini. Bermula baik, saling menguji-nguji siapakah yang akan melakukan breakaway yang pertama ataupun gerakan-gerakan move pertama. Baik setup kali ni. Ini baru rugby. Tadi tu dia orang main tap petang-petang je sampai 100 tu. Aduh, hai. Masih lagi bermain dalam kawasan itu mereka. Kluang jauh sekali track ke hadapan. Bola sudah pun knock on. Baik, spot daripada Budi Sufian untuk memberikan scrum yang pertama perlawanan ini kepada pasukan MSS di Pasir Gudang. Warna pink pula baju dia petang ni. Pagi tadi baju lain, purple lah, purple tahun petang ni. Scrum untuk Pasir Gudang menjadi nombor 9. Baik kali ini serangan Pasir Gudang. Terus disiplin kedua-dua pasukan menyerang dan juga melakukan pertahanan. Satu lagi advantage diberikan oleh Budi Sufian, sedikit tinggi tackle tersebut. Dan kembali semula kepada penalti sebelumnya. Bola itu keluar, terus saja larian. Dan ekstra di sebelah sini masih lagi mau menyimpan bola tersebut. Satu set up untuk Pasir Gudang. Kembali keluar. Menghampiri 5 meter line untuk pasukan Pasir Gudang. Baik sekali. Dan itu dia saya kira try yang pertama untuk pasukan Pasir Gudang. Nombor 14.
14 di situ adalah Irfan Hakim, Faizil Azam. Tak silap saya, ini adalah produk sukan negeri Tun Seon. Anak-anak didik dulu dikenal dicungkil bakat mereka oleh Akademi Rugby Pasir Gudang, yang mananya kebanyakannya dipimpin oleh Cikgu Azim yang sibuk membuat pemilihan atau PT untuk bahagian bawah 12 tahun negeri Johor. Oh, saya tersebut gagal. Kalau salah sebut nama ni maafkan saya, sebab ini nombor jersey yang diberikan ini mungkin untuk baju-baju lain. Dan ini adalah jersey terbaru mereka pada petang hari kedua ini. Semalam jersey lain. So banyak sekolah yang terlibat dalam Pasir Gudang ni. So semua sekolah bagi pakai jersey diorang. Kan bagus jam tu. Straight out pula kali ini, untuk memberikan free kick kepada pasukan Keluang. Kali pertama mereka akan bermain, kali pertama mereka akan memegang possession bola di dalam kawasan pihak lawan. Baik, kali ni lepas 1, 2, 3 main, tapi mara dalam 5 meter saja. Terus saja dipersalahkan, advantage sudah pun diberikan oleh Budi Sufian. Tackle baik, dan saya kira masa dihentikan untuk seketika dengan knock-on dikesan oleh Budi. Untuk scrum kali ini milik pasukan Pasir Gudang. Bola tangan main jersey nombor 9 tu. Sekejap. Itu adalah Hadif dari scrum half pasukan Pasir Gudang. Dan masa dihentikan untuk seketika, ada sedikit kecederaan. Double tackle yang agak kuat sebenarnya tadi diterima oleh salah seorang pemain Keluang ini. 5-0 separuh masa pertama suku akhir yang kedua. Pemenang perlawanan ini akan berrantap dengan pasukan pilihan Majlis Sukan Sekolah Daerah Johor Bahru. Kembali bangun scrum half pasukan Keluang. Masa teruskan, anak-anak didik ataupun anak buah Safwan Rosli perlu segera bangkit dalam perlawanan ini. Niwa mata bukanlah satu gap yang begitu besar sebenarnya. Memang kecil pun. Satu try saja memisahkan mereka ketika ini. Bola bertukar possession. Dicuri pula bola tersebut oleh Keluang. Dan peluang mereka untuk menyerang di seberang sana, sebelah sana, hujung sana. Begitu laju sebenarnya ditutup bola-bola tersebut oleh pertahanan pasukan Pasir Gudang. Satu lagi. Advantage diberikan oleh Budi Sufian. Dan saya kira menutup bola tersebut, shading off. Satu lagi penalti untuk pasukan Keluang. Nervous sebenarnya. Kita boleh dengar suara-suara ataupun kegusaran penyokong ataupun dan barisan kejuruteraan kedua pasukan ketika ini. Baru di separuh masa yang pertama, gerakan kali ini daripada Majlis 14. Bola advantage untuk pasukan Pasir Gudang. Kembali mereka bermain. Advantage over, masuk ke dalam kembali. Masih dalam mainan. Satu lagi advantage diberikan oleh Budi Sufian. Dan Pasir Gudang pastinya mahu menebuk di tengah-tengah ini. Bara 15 meter ke hadapan.
bantuan cepat mungkin datang. Satu counter attack cuba lakukan, tetapi sekali lagi dipersalahkan. Quick tap, dan ini saya kira akan memberikan satu layangan kad kuning kepada pasukan Keluang. Not 10. Tiada kad daripada Budi Sufian. Dan keadaan perlawanan ini kembali tenang. Satu tendangan baik, tidak keluar pula. Berjaya untuk ditangkap oleh pemain pasukan Keluang berjersey nombor 14 sebentar tadi. Sayang sekali peluang untuk menjadi line up dan dicuri pula bola tersebut. Bola knock on. Advantage play kepada pasukan Keluang. Kesilapan kedua pasukan ini sebenarnya merugikan pasukan masing-masing. Dan kali ini peluang pula untuk Pasir Gudang. Knock on pasukan Keluang pula. Satu flowing game bisa baik daripada Budi Sufian, pengadil perlawanan. Game management baik daripada Budi untuk memberikan advantage kepada kedua pasukan. Dan terus saja memberikan scrum kepada pasukan Pasir Gudang. Nanti seketika perlawanan untuk memberi laluan kepada Azan Nasar. Kita bersama selepas ini. Masa kembali dimulakan oleh Budi Sufian. Time backs on. Scrum untuk Pasir Gudang. Keluar. Berjaya Adif mendapatkan bola tersebut. Scrum half ini cukup baik permainan beliau. Terus saja ke hujung. Saya kira akan set up kembali. Perlu cepat dulu set up, perlu cepat dulu support. Satu lagi advantage diberikan oleh Budi Sufian. Masuk kembali, baik sekali gerakan dua center pasukan Pasir Gudang. Membelah di tengah-tengah pasukan Keluang untuk try kedua mereka menjarakkan kedudukan. Satu set play begitu baik daripada pasukan Pasir Gudang. Tidak ada jawapan Keluang ketika ini. 5 mata tambahan untuk beliau atau untuk pasukan Pasir Gudang. Di penghujung separuh masa yang pertama ini, siren sudah pun dibunyikan. Promotion berjaya, 2 mata tambahan dan tamat separuh masa pertama milik
nyata. Pasir Gudang perlu cepat keluang, perlu cepat bangun keluang, perlu cepat melakukan sesuatu pasukan keluang selepas ini. Berhas ketiga. Sebab mula separuh masa kedua untuk pasukan MSSD Keluang kali ini. Perlu mereka mencari try secepat mungkin. Itu nasib baik bola itu sampai sebenarnya kepada Hadif. Setelah half pasukan Pasir Gudang. Bola keluar. Dan satu tindakan yang tidak begitu baik sebenarnya untuk melakukan kick and chase dalam keadaan yang agak cramp seperti itu. Dan terus saja penguasaan bola kembali pada pasukan Keluang. Bola keluar, teruskan kata mengadil, teruskan kata Budi Sufian. Salah seorang pemain Keluang RC atau MSSD Keluang pula terkeluar, terduduk ketika ini. Bola dah jadi basketball. Advantage kepada pasukan Keluang, tetapi kembali semula untuk knock on diberikan oleh pengadil bertugas. Masa sekali lagi terhenti untuk tumpuan diberikan kepada pasukan salah seorang pemain Keluang.
Terus keluar bola daripada pasukan Keluang. Dan terus saja mereka ke bahagian winger di seberang sana. Dan bola sudah berkeluar untuk line up seterusnya pada pasukan dah Pasir Gudang. Lepas ini Batu Pahat menentang Segamat. Batu Pahat di ranking kedua selepas tamat peringkat kumpulan, dengan pasukan Segamat pula layak sebagai pasukan di ranking ke-7. Selepas mereka menduduki tempat kedua dalam kumpulan A yang dimenangi oleh pasukan Johor Bahru. Baik sekali gerakan, dan kali ini Iman atau Loki bertindak sendirian, perlu lepas 3 main, berjaya untuk Keluang hentikan. Offside saya kira. Dan terus saja bola itu, pemain-pemain Keluang berhenti sebelum whistle dibunyikan, dan terus saja mereka dihukum oleh pasukan Pasir Gudang. Try yang ketiga. Seakan-akan sudah menghampiri penutup peluang pasukan Keluang untuk kembali bangkit dalam perlawanan ini. Tapi apa saja boleh berlaku. Ada lagi lebih kurang 5 minit untuk perlawanan ini ditamatkan. Everything is still possible, kata orang kampung saya. Baik sekali aksi pasukan Pasir Gudang ini. Nampak graf permainan mereka semakin baik selepas mereka tumpas kepada pasukan Batu Pahat di hari pertama petang kemarin. Mereka bangkit, mereka switch on ketika mereka menentang pasukan Kulai dan juga pasukan Kota Tinggi dalam grup B. Dua kemenangan membawa mereka ke tempat yang kelima. Dan kini mereka semakin hampir selangkah lagi untuk ke perlawanan peringkat separuh akhir pada esok pagi. Bola terus saja kepada kawalan main-main Pasir Gudang, tetapi kali ini dipersalahkan pula untuk penalti kepada pasukan Keluang. Virus Kadin, Veron tengok padang. Itulah saya pun terkejut tadi. Tiba-tiba ada nama Veron dalam live ni, padahal dia RM. Tapi tengok kat dalam live pula, mungkin sedang mencari atau meneliti any foul play yang terlepas oleh pemain-pemain ataupun pengadil ketika berlangsungnya game tersebut. Azim Razib BP dah main belum? BP selepas ini menentang pasukan Segamat. Batu Pahat dan Segamat di quarter final yang ketiga. Dan perlawanan terakhir adalah satu lagi perlawanan yang saya kira akan kita dapat saksikan kualiti game atau quality of play yang lebih baik, iaitu antara pasukan Mersing dan juga Kulai. Anak-anak didik Cikgu Zul menentang anak-anak didik Cikgu Black ataupun Khairul Anwar Esa menentang Cikgu Zul Amin. Wak Birin jangan macam-macam Wak Birin. Air tak ada ni Wak Birin. Tiada supplier air di sini Wak Birin. Pasir Gudang ini kalau nak tengok yang komen T-Rex rugby ni, diorang ni lah antara pencukil bakat anak-anak muda daripada akademi rugby Pasir Gudang. T-Rex ni salah satu pasukan ataupun sekolah yang mempunyai base, yang mempunyai basic ataupun mempunyai development program begitu baik di negeri Johor. Mak Birin dah cakap esok sampai. Baik Mak Birin, itu ditunggu-tunggu.
Dan Toretto adik saya wakil JB. JB dah main bang tadi bang. Dia orang macam main tap petang-petang je sampai menang dekat kat 100 tadi. Nes Ice takkan nak kirim Nescafe Ice dengan awak birin. Aduh. Satu lagi kali ni gerakan Pasir Gudang. Baik support play. Ada 1, 2, 3 kiri kanan ada support. Sampai mereka berkelebihan di bahagian backline ini. Mereka cukup laju, cukup fit. Masih lagi dalam penguasaan Pasir Gudang. Ada ke injury sebenarnya. Dan akhirnya memberikan penalti kepada pasukan Pasir Gudang. Masa terhenti seketika, satu lagi cederaan dialami oleh salah seorang pemain PG. Pelik pula dah gelak pengulas macam jeb sepatu. Dari mana-mana pula datangnya. Bukan. Tak sama. Nen Syarudin Batu Pahat. Batu Pahat ini tahun kasih pahat semua daerah. Tapi memang Batu Pahat nampak antara tim begitu solid tahun ini. Tapi itu adalah pandangannya. Mampukah Batu Pahat bangkit sebab 2020 mereka tumpas di final kepada Johor Bahru. Seingat saya selepas perlawanan yang agak sengit di peringkat separuh akhir. Dan bila dah masuk final tu semua dah tak boleh main dah dulu dunia ya. Aisyah, betul bang, tak dapat select tak apa akak. Tetapi kita memberikan sokongan sebenarnya. Tak kisahlah kepada pasukan mana pun. Support in development, waktu-waktu development ni sebenarnya penting. Ada pemain-pemain yang kita tengok sebagai early bloomers lah, yang kita tengok, yang kita boleh nampak perkembangannya di awal daripada awal lagi. Tapi kita juga ada juga late bloomers yang mana bila dah umur 16-17 tahun, ada sizing badan yang baik, mungkin akan dapat peluang untuk meneruskan karier beliau dalam sukan rugby. Kalau nak tahu pemain-pemain macam Azwan Zuhairi tu, putih tu, Azwan Zuhairi masuk ke SSTMI di program Prayu. Bukan masuk daripada awal. Dia masuk pada umur 17 tahun selepas SPM di Sekolah Yahya Pitra di Kelantan. Lambat. Tapi tengoklah Azwan Zuhairi sekarang. Dia seakan-akan untuk Game Sevens, dia berada di kelas tersendiri ketika ini. Begitu juga kalau nak tengok prop, mobile prop dekat Malaysia, iaitu Amirul Mukminin ataupun orang kenal sebagai Cibong. Cibong tu pun lambat masuk ke SSTMI. Dan dia merupakan antara forward players yang begitu baik untuk pasukan kebangsaan ketika ini. Kita sokong je, bagi support kepada anak-anak nak main sebaik mungkin. Dan insyaAllah kalau ada rezeki dia untuk bermain di peringkat lebih tinggi lepas ni, adalah tu kak. Alah sudah, Brentford datang mana pula ni, Ahmad Del Ashraf. Sembang-sembang bang, bila game dah nampak agak graf turun, sama-sama benda tak jadi, dua-dua knock-on ni, takkan nak ulas asyik knock-on je. Dan siren akhir sudah pun dibunyikan untuk perlawanan kedua ini. Batu Pahat ataupun Pasir Gudang bakal ke semifinal. Abang Ben, kalau nak tengok gold medalist Sukma untuk Negeri Johor, Ben Izam Ben Ibrahim adalah salah satu contohnya. Nak tanya macam mana dia menang gold medal tu, boleh tanya dia lah. Rosmawati tak nampak akak kali ni di tepi padang. Last jumpa dekat Melaka tempoh hari, ibu kepada Loki ataupun Chap yang bermain untuk Pasir Gudang ketika ini. Model Milo yang rugby tu, tu ada dalam pasukan Pasir Gudang. Pelajar di sekolah sukan Tunku Mahkota Ismail. Kalau tengok dalam komuniti rugby ni, kita boleh tengok lah, kita dah kenal siapa yang menyaksikan perlawanan rugby secara langsung ini.
sentiasa ada saja memberikan komen-komen. Dan kali ini peluang untuk sekurang-kurangnya membawa pulang dengan satu try. Dan akhirnya turnover, penalti untuk pasukan Pasir Gudang. Kak Rosmawati kat bawah pun ada, tapi tengok live macam tu lah mak Tapi tak dengar lagi Kak jerit-jerit petang ni Kak. Baik, tamat